mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab banyak, tapi yang paling terkenal dan kekal dan ramai penganutnya 4. Mazhab Hanafi paling tua. Nombor 2 mazhab Maliki. Ni dari segi seniority, bukan dari segi penganut ramai. Dari segi lama, mazhab Hanafi paling lama. Orang India, Pakistan, orang Cina, Turki, Hanafi itu. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Hari ini mazhab Maliki banyak di Afrika Utara pun ramai, di Tunis, di Morocco, di Algeria. Itu semua tu Malikiyah, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, mazhab fiqh yang paling ramai di dunia, iaitu mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi setiap 100 tahun Allah SWT akan hantar seorang yang disebut dalam satu hadis yang sahih sebagai mujaddid. Tahun ni tuan-tuan 1442. 1400 tahun lebih dah umat Islam ni. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Malam ni 1400 lebih dah. Tu nak bayang kita dengan Rasulullah punya jarak. Lepas Nabi wafat, siapa dia nak terang Islam kat kita? Cara ibadat. Allah SWT cipta manusia supaya beribadat. Waktu Nabi ada, Nabi lah terang. Terang kat sahabat, sahabat terang dekat umat Islam yang lain. Lepas Nabi tak ada, Nabi kata setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan hantar seorang. Gelaran dia mujaddid, pembaharu. Dia bukan buat main agama baru. Tapi mujaddid ni dia set up balik urusan-urusan agama ni bagi jadi lebih kemas, yang mana yang longgar dia bagi jadi elok balik. Ini mujaddid. Tiap-tiap 100 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah berapa dah? 100 tahun tu berapa dah? Ini nak bagi tak dengar saja kan, pekat-pekat fikir. Kalau dah 1400 tahun, maksudnya dah ada 14 mujaddid. Sudah ada 14 mujaddid. Mujaddid ni hadis tau. Dia bukan pendapat ulama, bukan ulama yang punya pendapat kita cadangkan ada mujaddid setiap 100 tahun, bukan. Setiap 100 tahun ada mujaddid tu mai daripada Nabi SAW. Perkataan Nabi. Siapa yang tu Nabi tak sebut. Sebab Nabi pun wafat 1400 tahun yang dulu, maka Nabi tak sebut siapa. Cumanya ulama-ulama yang hidup ni daripada dulu 1400 tahun yang lalu, mereka akan sebut. Maka ramai ulama sebut bahawa mujaddid yang pertama orangnya alim, orangnya saleh dan orangnya pemimpin yang tertinggi negara Islam ketika itu. Nombor 1, presiden umat Islam ketika itu. Dia juga alim dan dia juga saleh, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Itulah mujaddid pertama yang disebutkan oleh ramai para ulama Islam. Ulama hampir sepakat bila sebut siapa mujaddid pertama, adalah sebut nama lain, ada nama ulama ni ada, tapi yang paling ramai macam tu. Daripada 100 orang, yang ni dia ni yang paling ramai sekali. Nama beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, keturunan ataupun anak cucu cicit Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang tu, subhanallah,
Tak payah ceritalah, dia cerita lain. Malam ni cerita orang lain. Kemudian siapa mujadid kedua? Saya nak sebut dekat dua ya. Malam ni sebut semua sejam sampai 14 kan. Ada dalam hafazan ada kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, mujadid kedua yang disebut oleh ramai ulama antaranya ialah Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hambali, orang besar tu tuan. Dan dia mencapai tahap tertinggi dalam bidang hadis. Kan? Amirul Mukminin, macam itulah tahap tertinggi. Dia berkata, dia dan ramai lagi yang lain berkata bahawa mujadid kedua adalah tok guru dia, iaitulah Imam Muhammad ibn Idris, kita panggil Imam Syafi'i. Dialah mujadid yang kedua. Hebat. Nah, mujadid yang kedua. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan ahli keluarga Rasulullah. Dia punya, Imam Syafi'i punya tok nenek bertemu dengan tok nenek Nabi. Dia kalau keluarga yang sama akak dengan Rasulullah, maka dia akan dipanggil sebagai Quraisy, sebab Nabi Quraisy. Orang yang macam Sayyidina Umar, Quraisy juga. Quraisy, no? Macam tu. Jadi Imam Syafi'i ni Quraisy. Sebab dia punya Tok Wan dia naik ke atas sekali bertemu dengan Tok Wan Nabi, atas tu. Yang di atas sana sekali. Bertemu dengan Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling atas. Saya baca tuan-tuan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i dia hidup belakang sikit, panjanglah sikit. Muhammad, nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ayah dia Idris. Sekali keluar orang tanya ayah Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Hak tu gelaran dia. Kan? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Sa'ib bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Abdi Manaf bin Qusay, tentu sama. Maka Imam Syafi'i ini Quraisy. Faham? Banyak orang dapat tu, tuan-tuan. Seterusnya, nombor 4. Kelahiran dan kemasyhuran beliau, keilmuan beliau yang luas telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 140 tahun sebelum kelahiran dia. Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Ada hadis yang banyak sanad, hadis tu banyak sanad sebut tentang seorang alim Quraisy. Banyak sanad. Semua sanad ni lemah. Macam mana pula? Tu ustaz sebut apa? Kan? Ada banyak sanad yang menyebut tentang seorang ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap muka bumi. Alimu Quraisy, Nabi sebut. Yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu orang alim dari kalangan Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap sudut bumi. Tuan-tuan. Jadi Imam Baihaqi kata gabung semua sanad ni hak lemah-lemah ni dia menjadi B+ ataupun dia panggil hadis, jadi hadis tu menjadi kuat dengan nama hasan li ghairihi. Hadis tu menjadi kuat. Sebab apa jadi kuat hadis tu? Sebab sanad dia ataupun riwayat dia yang banyak. Selesai, no? Jadi kemunculan Al-Imam Syafi'i ini telah diwar-warkan oleh Rasulullah waktu Nabi hidup. Siapa alim Quraisy itu? Di kalangan sahabat ada tak Quraisy? Ada.
Akan tetapi adakah ilmu mereka tersebar ke seluruh dunia? Ulama kata tidak. Ulama kata tidak. Maka siapa yang lepas tu alim Quraisy yang ilmu dia tersebar daripada seluruh dunia sejak 1300 tahun yang lalu. Waktu dia hidup dulu. Imam Syafi'i ni waktu dia hidup ilmu dia sudah tersebar. Kita tengok dia punya perjalanan hidup dia secara ringkas. Bagaimana Imam Syafi'i berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, berguru dengan guru-guru besar.